Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni aku nak buat unboxing dan juga sedikit review lah tentang jam G-Shock seterusnya, iaitu hari ni GD400 GD400 9DR. So 9 ni boleh tahulah yang menunjukkan jam ni warna kuning atau warna cream sikit lah jam GD ni, GD400. Dia punya modul engine 3434 Okay. Tengok, boleh kata kotak dia agak besar juga lah. Dan kotak dia tengok dah dapat sekali dengan additional warranty. So dekat dan juga dia punya manual 3434. Kita tengok tadi 3434. Okay, jom kita tengok dalam dia. Okay, jam ni saya beli yang Asia set lah. Kalau DR ni menunjukkan dia Asia set lah. So kalau kotak Asia set kebanyakannya macam ni lah. Dia dapat tin dengan box dia, auto box dia macam ni. So setengah orang tu ada yang beli Japan set. Kalau Japan set tu dia punya dia bagi macam kotak lah, dia tak bagi tin. Okay. Ada perbezaan sikit dari segi packaging saja, tapi jam semua sama, iaitu dia dari buatan, tengoklah pada jam setengah tu ada di Thailand atau di China atau di Jepun. Kebanyakan jam-jam basic macam GD400 ni akan dibuat di sama ada di kilang China atau di Thailand. Okay, tengok segi dia punya design. Kita tengok dia punya tagging dulu. Okay, ini dia punya function lah. Yang dia tulis kat sini, shock resistant ada, water resistant, LED light, auto light dan juga old time. So jam ni pun ada auto light ya. So kebanyakan jam basic yang ada auto light kiranya agak okey lah. Okay, tulis kat sini GD400 9DR Dia punya modul dan engine tadi 3434. Okay. So jam yang original biasanya tagging dan juga manual dan juga tag dan manual mesti sama lah. Dan juga nombor yang bawah ni dengan kotak tadi mesti sama. Okay, tengok dari segi design dia. Dia punya tali, style tali anti-slip macam dia punya tali agak nampak keras lah. So tali macam anti-slip ni agak tahan lama. So berbaloi lah untuk korang beli jam ni. Dia lebih tahan lama daripada jam yang G-Shock. Dia jam G-Shock yang lain pun, yang bukan anti-slip pun still tahan juga. Cuma yang ni lebih kukuh lah. Kalau nak buat lasap memang sesuai. Okay, jam ni memang saya cadangkan untuk orang yang selalu pakai lasap, memang sesuai. Sebab satu lagi tengok, dekat sini kita tengok dia ada bull bar. Okay, so G-Shock kalau kita nak beli jam lain kan, contoh kita beli tapak kucing ke, dia tak diberi full bar. So bull bar ni kalau G-Shock yang original punya, dia memang kena beli asing. So kalau beli asing, bull bar dia agak mahal juga, dah dekat 100 juga. So dekat sini beli jam ni siap-siap dah dapat free bull bar. So agak untung lah. So bull bar ni apa? Bull bar ni orang untuk protect cermin ni. So kalau kita buat kerja lasap kan, selalu kita belaga dengan sama ada dinding ataupun tar ke kan, tak kisahlah, ke mesin ke. So bull bar ni akan protect lah. So ada extra protection lah dekat dia punya display. So bagus lah jam ni. Tengok dia punya design pun besar juga. So kalau orang tangan S tak sesuai lah, dia paling kurang M kan sampai SL lah. Okay, ada tepi-tepi design dia. Full bar dia yang untuk 9 ni warna gold Dia tengoklah, kalau warna hitam dia punya bull bar warna hitam, ada yang dia ada warna merah, warna biru dan juga warna hijau. Untuk GD400 ni lah. Okay, kita tengok dari segi design dia. Saya tulis mute, signal dia, alarm. So saat dia punya digital saat dekat atas. Setarikh dia hari Sabtu hari ni 12 hari bulan 6. So dan juga hari lah, masa lah dekat dalam saat. Okay, tengok mode yang ada. Okay, dia ada world time. Macam biasa ada world time, so boleh tukar lah kalau korang nak. Macam biasa G-Shock memang semua ada world time. Okay, dan juga kita ada alarm. So alarm dia saya rasa ada banyak alarm. Tengok dulu. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 alarm. So dia ada 5 alarm. Dan juga yang ni adalah signal tower lah. So kalau kita nak on dia, tekan saya rasa adjust. So bila on, so saya tengok sini, dekat sini ni dia ada indikator yang menunjukkan dia on lah kan. Tadi kita tengok yang dia macam yang kosong, tapi yang ni dia ada on. So dia ada menunjukkan signal dia ada lah. Jadi bila signal tower ni kita buka, so nanti setiap jam, contoh dalam pukul 11, pukul 12 dia akan berbunyi lah. So dia akan alert kita setiap kali jam
digital jam macam naik ke 11 atau 12 atau 1 kan, dia akan berbunyi. So baguslah untuk macam remind kita waktu lah kan, bagi kita alert. Okay, kalau nak on boleh, nak off pun boleh. Bila off dia akan off lah. Alright, lepas tu kita ada timer. Timer ni macam biasalah kita boleh adjust nak berapa. So kalau nak adjust, tekan adjust ni, button adjust ni lama sikit. So boleh adjust daripada sampai 24 jam lah. So kalau kita nak masak kan, kita boleh gunakan yang ni minute. Tu nak adjust saat pun boleh. So bagus lah. So jarum adjust ni, yang ni atas, yang ni ke atas, yang ni ke bawah lah. Positif, negatif. So ini positif bagi naik, yang ni negatif. Okay, kita akan adjust timer. Okay, next kita ada, kita ada adjust, kita ada stopwatch. So stopwatch dia macam biasa ni, ni start button, ni stop button, start button, play, pause. Lepas tu kita nak reset dekat atas ni. Okay, stopwatch dia. Then kita ada itu sajalah. Okay, lepas tu kalau kita nak adjust, macam nak adjust jam atau nak adjust hari semua, kita tekan button adjust ni, tekan dalam 3 saat. Tekan je 3 saat. So dia akan macam tu lah reset. So yang ni jarum saat kita boleh edit lah. So kalau kita nak tekan jarum saat ke kosong, tekan sahaja yang ini. Yang ini. So dia akan kosong lah. Daripada kosong ke 29 saat, dia akan reset ke kosong. Kalau kita tekan daripada 30 ke 59 saat, so dia akan balik ke kalau 30 ke 59 saat, so dia akan naikkan jarum minit ni ke atas. Macam tu kalau kita nak tengok nanti ya. Okay, sekejap Okay, daripada 30 ke 59 saat, yang jarum yang ni akan jadi kosong, tapi yang jarum minit akan naik satu lah. So kita tekan forward, so akan naik satu. Okay, so nak tukarkan mode ke tempat lain pula, kita tekan yang ni saja, mode. So yang ni adalah DST, ni adalah summertime. So summertime ni dekat Malaysia tak digunakan. Ni khas untuk negara yang ada musim sejuk, so dengan musim panas. So bila summertime dia akan on lah, summertime. Okay, yang ini kita gunakan location sekarang kita berada di mana lah. So kita tukar je dekat sini. So nanti automatik yang jam ni akan tukar sendiri. So kalau kita contoh, kita sekarang di Singapura lah, kalau Malaysia di Singapura. Tapi kalau contoh kita pergi Thailand, kita boleh tukar Bangkok. Bangkok dia punya masa jam dia kurang 1 jam. Okay, kalau kita pergi tempat lain, contoh kita pergi Jepun, Jepun Tokyo, so masa dia lebih 1 jam lah daripada Singapura. Yang ni timeline ikut negara mana lah yang kita pergi kan. Okay, then kita ada ni jarum jam lah. So kalau yang tukar sekarang, macam sekarang ni memang saya ikut dah masa yang betul. So kalau saya biasanya customer beli pun, saya akan dah reset dah, siap. So customer tak payah risau lah. Ni jarum minit dia. Saya tukar dekat tekan button mode je. So tadi adjust kita tekan lama sikit. So bila dah masuk adjust punya mode, so kita tekan ni je untuk kita tukar apa yang ada lah. Okay, yang ni 12 saat, 12 jam atau kiraan 24 jam lah. So beza dia kan, nanti dekat sini kalau 24 jam, nanti contoh pukul 2 petang. So nanti dekat sini tulis 14 lah. Kalau 12 jam, kita ikut 12 jam punya mode. So nanti dekat sini tulis 2 PM. Dia tulis PM dekat sini lah. Macam saya sekarang ni pagi, 10 pagi. So dia tulis macam ni. Dan kita ada yang ini tahun. So saya dah siap lah. Hari ni memang 12 bulan 6, hari Sabtu 2021 lah. So dia ada auto calendar. So bila kita set je hari, contoh hari ni sini hari bulan, sini bulan So 12 bulan 6 lah, dia terbalik. Okay, kita siap. So nanti tak payah risau dah. Dia memang auto je. Kalau kita tulis contohlah 12 bulan 6, hari ni hari Sabtu. So kita tak payah nak edit dah hari Sabtu. So kita tulis je 12 bulan 6. Memang nanti bila kita dah adjust semua, kita dah keluar, nanti dekat situ dia tulis automatic dia Sabtu. So bagusnya G-Shock ni dia ada macam cakap auto calendar lah. So bila kita adjust je, contoh kita adjust, contohlah 5 hari bulan 10 adalah hari Isnin. So kita tukar je hari bulan 5 bulan 10, nanti automatic G-Shock akan detect yang itu memang hari Isnin lah. So tak payah risau lah. Okay, yang ni light time dia. Light time dia, yang ni ada 1 saat. Dia bukan 1 saat, ada 1.5 saat. Kalau saya tengok dekat specification dekat website Casio sendiri, dia tulis 1.5 saat lah. Untuk light time ni maksud dia lampu, bila kita lampu nanti berapa lama dia menyala, duration dia. Okay, kita boleh tukar antara 1.5 saat dengan 3 saat. So kalau saya prefer yang lama sikit lah.
sebab nampak cantik sikit kan. Atau boleh sebenarnya agak kejap lah. Tapi kalau nak jimat bateri boleh, cuma bateri dia short agak tahan lama lah. So 3 saat pun ok. Then kita ada flash alert. Okay, flash alert ni kita boleh on dengan off. So bila tengok sekali, kalau kita on, okay, bila off, okay, flash alert ni adalah bila contohnya kita buat signal hawa. Bila signal hawa, setiap pukul 1, pukul 12 tadi saya ceritakan dia akan berbunyi. So bila ada flash alert, selain dia berbunyi, dia juga akan macam lampu dia akan menyala lah, macam ada flash. So kalau kita off dia tak ada flash, tapi bila kita on dia ada flash lah. Begitu juga dengan macam alarm. Alarm pun ada flash lah, timer pun ada flash. So macam lebih kalau malam-malam tu lebih alert lah untuk kita sebab dia ada lampu kan. Okay, boleh on dan boleh off. Boleh pilih lah ulang. Okay, itu sajalah. Alright, dah keluar, dah set up semua, dah okay. Tekan je ajar button ni. So semua dah automatic lah. Okay, okay, itu saja. Dan kalau kita tekan yang ini forward, so yang bagusnya dekat GD400 ni kita boleh save macam ni kan. Tengok T1, T2, T3, T4, T5, T1 lah. Dan 4 time cakap set time. Contoh kita pergi satu negara tadi. Sekarang kita di Singapura. Saya guna yang T1 tadi adalah tekan saja forward button. T1 ni adalah timeline Singapura lah. So contoh kita naik flight kan, lepas Covid nanti, contohlah kita pergi ke Vietnam ke, ataupun kita pergi ke Tokyo, kita pergi ke New York ke kan, kita just tukar edit macam masa kedua lah timeline di New York. So kita just tekan button ni je. So kita boleh terus pakai dah, tak payah nak edit semualah. Dan kalau kita contoh kita selalu pergi overseas, kita pergi ke Jepun pula, contoh T3 contoh di London lah, kita pergi di London pula, so kita tekan di T3 di London je. So kita boleh tengok dah masa London macam mana. So kita boleh detect lah. Contoh kalau kita dah tengok okay di London macam ni, sekarang family kita di Malaysia, pukul berapa sekarang, kita nak tahu kan. Contoh kita nak call orang lah, so agak masa yang sesuai kita tekan je T1. So sekarang pukul 10 pagi, so boleh lah call, maknanya 10 pagi tu orang masih berjaga lah. Kalau kita contoh kita berada di London sekarang tu mungkin petang, tengok di Malaysia pukul 3 pagi macam tak sesuai lah untuk call family kan. Tu function sangat lah. So dah ada 4, kita boleh save 4 masa lah untuk satu punya display. So dia macam dia save sendiri lah. So senang lah kalau kita nak pergi ke mana-mana. Macam jam lain tak ada macam ni. Antara yang kelebihan GD400 lah, GD400 dengan GD350 pun ada juga function macam ni lah. Okay, alright, itu saja. Reverse, kita tekan reverse tak ada apalah. Okay, tadi lagi satu function dia adalah auto light. Saya tak tunjuk lagi function light. Kita tengok lampu dia dulu. Lampu dia berwarna putih, agak terang lah. Dia ada 2, tengok kita nampak sini 1, 2. So dia ada 2 punca lah, 2 mentol lah, orang cakap mentol kecil. So kalau kita tekan okay, kalau kita nak aktif kat auto light tu adalah, tengok sekejap lagi, tengok dekat display ni, dekat bawah ni nanti akan menyala LT tengok kita tekan je button LT, maknanya dia dah on lah. So tadi saya tekan button G ni, iaitu lampu dia, dalam lebih kurang dalam 5 saat lah kita tekan. So sampai LT ni menyala. So bila LT ni menyala, bagus dia, kita turn je 45 darjah, so dia akan automatic menyala. So sangat bagus lah. So kalau kita on lah, kalau saya on akan waktu malam lah, contoh pukul 7 malam, kita on kan dia. Okay, 1, 2, 3 on. So lebih senang lah untuk kita tengok. So bila kita letak tangan kan, kita pusing je, dah boleh tengok dah masa. So agak bagus lah benda ni, auto light ni. Jadi auto light ni jangan risau, dia untuk save bateri. Dia auto light ni kita boleh on selama hanya 6 jam je. Okay, bila dah 6 jam dia akan off sendiri. So dia untuk elakkan bateri habis lah. So bagi pendapat saya kan, kalau macam korang nak guna kan, contoh korang nak keluar malam, korang keluar pukul 8 malam, so boleh on lah. So 8 malam sampai on sampai pukul 2 pagi lah kan. So biasanya orang keluar sampai waktu tu je lah, tak adalah lama sangat kan. Jadi keesokannya kalau korang lupa nak tutup, tapi jangan risau, dia memang dah auto tutup lah untuk save bateri. Okay, so kalau nak off sendiri pun boleh juga. Macam korang tekan je button ni lama balik, tekan 5 saat balik. Okay, so tengok LT dia tadi dah hilang. Okay, so dah jimat bateri lah dekat situ. Right, sekarang ni itu sajalah. Okay, kita tengok design dia tu. Design dia, okay, tali sleeping, dia tulis G-Shock. Yang bawah ni pun tulis G-Shock. Okay, dia punya bakar dia agak besar juga. Okay, bakar dia kita tengok made in China, Casio China.
Okay, zipper dia pun warna sama dengan warna strap, warna tali dia. Okay, dia punya model nama kita tengok 3434. Okay, so maknanya selalunya jam original memang kena sama lah. Okay, lepas tu back case dia China juga. So ni dibuat di Casio, kilang Casio di China lah. Okay, design dia macam tu. Alright, setakat ni saja. Terima kasih lah kerana tengok. So kalau korang nak tengok lagi video lepas ni, korang boleh like dan komen lah. Dan juga beritahu lah mana jam yang korang nak saya review. Beritahu saja. InsyaAllah kalau ada stok jam tu, saya review lah. Kalau tak ada stok, mungkin tunggu saya dapatkan dulu, baru saya review lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.